wafat pada tahun 373 Kesu hijrah bukan itu dua orang. Hijrah. Dia tempoh ke hijrah. Hijrah kan? Berpendapat Al-Layth bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Okey, baik. Lagi bila ada unsur riak sikit pun piak dia melintah, kita tak cepat-cepat cantah istighfar balik, kita layan, kita bawa. Aku tak pada dapat tengok dah aku buat. Nampak? Aku tak pada aku buat, jadi dapat tengok dah aku buat. Perangkat awal lillahi ta'ala, tapi lepas tu ada kawan mai tengok, mai tengok telitah lagi kita. Tak apa dah, ada orang tengok aku buat. Maka hak yang kita buat ikhlas tadi sudah hancur, habis dengan sebab kita berkongsi niat kita dengan Allah SWT. Allah Ta'ala tak mau. Sebab itulah yang Tuan Guru Haji Ishak Semanggi dulu, dia kata apa? Orang yang riak ni buat saja kerana manusia ni, kan? Dia buat kerana Allah, tapi ada juga dalam kursi dengan manusia ni. Sampai di akhirat esok Allah Ta'ala ambil amalan tu, punggai kat muka dia, pergi cari dia, minta pahala kat dia. Pergi cari dia, minta pahala kat dia. Apa dia boleh beri kat hang? Masa akhirat semua telanjang dogeng. Okay? Dogeng tak ada apa. Kadang-kadang hak sendiri pun tak lepas nak simpan, nak bawa. Kadang-kadang terpaksa ambil hak orang. Kadang-kadang hak kita berikan kat orang. Kalaulah kita duk harap-harap manusia ni puji aku, manusia ni tengok aku, manusia, langsung kita kurangkan kita dengan Allah. Ada Allah tapi makin persen akhirnya kita akan jadi muflis di akhirat yang banyak amalan kita rosak. Allah Ta'ala kata kau 20% kerana manusia, 80% kerana aku terima. Tak ada. Tak mau ada langsung sikit pun tak mau. Nak buat lagi. Itu kita kasih Allah Ta'ala. Pasal apa? Hang balik ke akhirat esok bertemu dengan aku, hanya aku saja yang boleh bagi apa saja kat hang. Manusia tak ada apa, sengket mata-mata. Tak ada apa. Manusia atas dunia pun sengket, akhirat lagi sengket. Di dunia miskin, akhirat lagi miskin. Dia sendiri pun tak tahu halal ke mana. Kenapa kita perlukan cari buat kerana dia? Itu yang kita nak. Bila kita peringat macam ni, tengok balik, tak cerdik aku kata kalau aku buat kerana manusia. Pasal apa? Masa aku habis, tenaga aku habis, umur aku habis, tapi aku tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi sikit lagi. Amal yang dicampuri riya bukanlah amal bersih. Tu habang pula. Bukanlah amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Macam mana tak hampa harapan? Harap-harap aku ni amalan banyak, di akhirat aku jadi senang, aku jadi bahagia mendapat balasan Allah. Tapi rupa-rupanya hampa pun tak ada. Dia sebut hampa. Tak hampa? Hampa badi tak? Nak pergi sini hampa badi lah. Kalau orang duk hurui, dah dia tak jumpa dah hurui. Dia nampak lori lah. Lori dengan mesin apa dah tu. Hurui sekali hak mana kena kipas tu cumanya jauh. Hak mana yang berisi elok jatuh di bawah. Sekali bila dah sampai pangkat nak ambil, kepung hak berasa ni, hak nu lipat buah lagu ni, pegang-pegang dengan suruh. Rupanya hampa kat sana. Hampa apa? Hampa badi. Nak cerita bagi Allah Ta'ala tak mau jadi hampa tu. Kalau kita nak juga jadi hampa, banyak-banyaklah buat amalan tunjuk ke orang. Janganlah macam tu. Rugi kita. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riya sejenis syirik yang paling halus. Rupanya syirik kecil ni kecil-kecil. Dalam kecil dah halus. Halus. Sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikumus syirka. Itu baca sambung. Asyirkal asghara fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Baca sambung, faqala ar-riya'u. Dari segi makna nak macam mana? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghara
fasu'ila anhu faqal ar-riya'u rawahu Ahmad. Yang amat aku takuti atas kamu ialah syirik yang paling halus. Syirik kecil yang paling halus, saya tak berbanding tu. Kemudian ditanya mengenainya, lalu ia berkata, itulah riya. Bila benda tak nampak, masing-masing duduk dalam badan kita, duduk ada aja. Kalau kita tak mengaji, macam mana nak cuci dia? Habis. Sebab tu kalau kita mengaji kan, kita kena selarikan tauhid nombor 1. Lepas fiqh kena ngaji tasawuf. Kalau ngaji fiqh saja tak ngaji tasawuf, hak ni yang jadi haru ni. Bukan pasal apa. Duk berasa kita baik, duk berasa kita baik, tapi kita tak baik. Yang tu yang rugi kita. Jaga elok. Saya harap ni 3 ni minimum ni untuk jaga amalan kita supaya kita bahagia di akhirat. Tu maksudnya. Baik. Allahu Akbar. Riya itu biasa pada amal, iaitu amal yang dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang, dan ada pula pada meninggalkan amal, iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Faham tak? Tak faham? Okey, macam ni cerita. Biasanya kita faham riya ni dia datang masa bila kita buat amal. Kan? Buat amal dia main, dia bisik. Lepas tu kena auzubillah banyak-banyak, minta dengan Allah. Baik. Tetapi menjadi riya juga meninggalkan amalan kerana orang. Contoh, macam ni. Kita biasa duk mengaji, lepas sembahyang maghrib kita mengaji semuka Quran. Lepas tu kita pergi dah tengok benda-benda apa yang kita nak buat lepas maghrib. Ngaji juga Quran kalau dia rumah kalau masjid kan. Baik. Ataupun apa-apalah kita buat mengaji. Biasanya mengaji orang mengaji ni bersorang. Kan? Kita ni jenis orang tak apa-apa nak fasih sangatlah. Boleh juga baca. Kan? Bila boleh juga baca dengan sebab berasa rendah diri ni, hari-hari duduk di masjid tu tahu dah. Aku akan mengaji Quran selepas maghrib semuka, lepas tu aku akan fikir benda yang lain. Tiba-tiba hari tu kawan dia main duduk sebelah. Main duduk sebelah, dia buka-buka, dia tanya, kawan dia sebelah tengok. Dia nak baca A'udzubillah bismillah tak mula. Dia buka. Awak ada buka tak baca? Aku cari buka surat yang aku nak baca. Dia bohong. Cari buka surat yang aku nak baca, aku tanda tu tak jumpa. Dia buka sampai buka surat habis. Kawan tu dia boring dah di sebelah. Dah bang ke pergi lain. Dia meninggalkan amalan jadi kerana manusia riya. Ni berdasarkan kitab ni. Itu nak cerita jenis-jenis riya. Bila kita baca, oh macam tu riya juga ke? Ada pula yang menyatakan al-amalu li ajlin nasi riya'un. Macam mana lupa? Al-amalu li ajlin nas, buat kerja kerana manusia syirik. Meninggalkan amal kerana manusia riya. Kalau saya silap kali balik. Tapi nak contoh bagi, buat pun tak kena, tak buat pun kena. Itu dia. Jadi kalau kita perhatian ni, la ni apa-apa pun bila kita pegang Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ni nak lahir dari riya ni. Yasin, sadaqallahul azim. Janji aku gaji. Saya tak suruh buat betul. Baca apilah. Kalau kita baca salah, kalau orang tak kena tegang, alhamdulillah, rahmat. Tak baca langsung, apa pun tak dapat. Itu yang rugi tu. Baik. Daripada situ kita dapat banyak pengajarannya. Okey? Kita pergi belakang, insya-Allah. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang lain. Dalam hal ini Fudail, dalam bahasa Arab disebut Fudail bin Iyad. Dalam bahasa ini tulis Fadil. Fudail nama bagi tasghir, panggilan manja. Fadil, Fudail. Hirrah, Hurairah. Baik. Fudail bin Iyad seorang ulama Ibn Tasawuf yang wafat pada tahun 187 Hijrah.
berasal dari Kufah dan menetap di Mekah, telah berkata secara terang-terang bahawa tarkul amali min ajlin nasi riyaun, okay? Wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Allah, sedapnya ayat ni. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Kan kita mengaji tadi kat hujung kan? Tinggalkan amalan kerana manusia adalah riya. Hebat. Terus, beramal kerana manusia adalah syirik. Nampaknya sesoalan syirik dengan riya benda yang berbeza. Sesoalan macam tu, tapi tak lain, walaupun kena juga. Okey. Manakala ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Buat kerana Allah, tak buat kerana Allah. Ya Rabbi, subhanallah. Ya, baik. Bagaimanapun, jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riya dan amal yang dilakukan campuran antara Allah dan riya atau antara Allah dan kepentingan dunia adalah amal yang bersifat sekutu. Sekutu itu bahasa Arabnya apa dia? Syirik lah. Sedang Allah tidaklah mahu menerima amal seperti itu, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis kursi, di mana Allah telah berfirman. Yang ini tak boleh baca mengaji sebab di hadis kursi berkait Quran. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Tidak apa-apa ni, rawahu Muslim. Allah terkaya segala sekutu daripada sekutu. Maksudnya apa? Allah telah terkaya sekutu daripada sekutu. Allah. Maksudnya apa? Allah tak memerlukan sekutu. Bukan maksud terkaya dia banyak. Dah. Dia tak perlu. Kalau kata saya orang kaya, saya perlu dah orang kata orang? Tak perlu. Ada. Ini Allah Taala kaya. Aghna syuraka 'ani syirki. Okey. Baik, sambung lagi. Nak bagi senang faham begitulah. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal yang ia sekutukan bersertaku, ayat dia mana? Man amila amalan, siapa yang buat sesuatu amal asyraka ma'i, ia sekutukan berserta aku ma'i fihi, pada amalan itu, padanya akan yang lain daripada aku. Apa kata dia? Ghairi itu lain daripada aku tinggalkan dia berserta sekutunya. Aku tinggalkan dia berserta sekutunya. Maknanya apa amalan kita buat pun tak jalan pergi mana. Walaupun awalnya sah, walaupun awalnya ikhlas, tapi bila-bila dah buat kita duk ingat jaja lagi. Aku boleh, aku ni, aku ada orang tengok dan sebagainya. Maka berlakulah kehancuran yang akhirnya kalau kita buat amalan masjid, tinggallah kat pintu masjid. Nah, contohlah ni cerita dulu-dulu ni. Bila jadi Imam Tarawih sedap dia baca, ingat apa yang dia hafal. Lepas tu keluar alhamdulillah ustaz mengaji ngalani baca Quran al-Fatihah elok sedap nak. Allahu akbar. Balik esok nak pergi pula fikir 2 kali. Aku nak pi takut orang puji, takut orang kata. Pasal apa? Mana ustaz jalan tak main jadi imam malam ni. Sabar tak kena, nak jaga hati susah. Walau macam mana, sebab itulah ikhlas ni kena dilatih, buat kerana Allah. Baik. Tapi bila Allah Taala sebut macam ni dalam hadis kursi, maknanya tidak ada harapan bagi orang yang menyutukan Allah dalam niat ikhlas dia berserta dengan Allah nak dapat pahala akhirat. Tak ada langsung. Atas dunia sangkut dalam tu juga tinggal. Macam tu cerita dah. Baik, tasbih sikit lagi. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan yang amal yang ikhlas.
Kerana orang yang mengerjakan masih mengharapkan sesuatu faedah yang berasing-asingan selain daripada Allah. Dia dah harap manusia boleh bagi apa? Tak boleh bagi apa. Dia tak puji kembang saudara harap. Sungguh, tak saudara harap. Hang macam tu je. Hari ni dia suka, dia puji. Esok dia tak suka kita. Pun tak sangka hang panggil jadi nyodoh. Kan? Segala mak nenek paksa keluar. Baik. Maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan daripada hadis tersebut. Itu bukti kata perlunya kita punya tasawuf. Jaga hati kita supaya kita berada dalam keadaan suci, bersih. Bukan suci dalam debu. Ingat tak suci dalam debu? Suci dalam debu ni cerita apa? Oh, lagu. Ingat lagi ni saja tanya boleh ingat. Itu cerita tahun 1987 cerita. Siapa penyanyi dia? Salim. Ayah saya apa? Salim. Kumpulan Iklim. Wah, ingat habis. Boleh ingat apa lo tu masuk rekam boleh. Kalau di sekolah boleh lah blok-blok kan. Tengah-tengah budak bering tu kita nyanyi sikit. Ustaz tu lagu apa Ustaz? Ni lagu Salim hak dulu, bukan Salim hak tadi. Nak bagi dia pada tambah dengan tu. Sikit-sikit boleh lah. Okay, kita sikit lagi insya-Allah. Okey, abu-abu. Suci. Debu suci ke tak? Itulah kata. Sebab tu saya sebut ayat suci dalam debu. Debu tu tak suruh? Suci tu dah nampak tak? Tak nampak. Bila debu tu suci boleh buat tayamum. Kadang rasa banyak cara debu beli sabun taharah. Sabun taharah. Oh, sabun taharah untuk buat benda. Sabun taharah untuk sama. Ikut dah rasa siapa tak nak janji dah. Nak janji. Bicara dia. Tak mahu cakap tabat anjing. Jijik pegang dia, rasa jijik pegang dia. Dengar nama haji pun tak. Hak orang berumai tu pasal-pasal dia berminyak wangi pagi tu. Dia bagi mandi, dia bagi shampoo. Dah. Okey baik. Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat pada tahun 505 Hijrah. Dalam ulasannya mengenai perkara sekutu. Apa kata Imam Ghazali? Bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riya. Adapun sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Nak abang bagi kata Imam Ghazali pula. Kan? Imam Ghazali kata apa? Yang menjadikan hilangnya pahala amalan kita bila amalan kita buat ada riya. Kalau hal lain? Hal lain? Lain pada tu. Hilang tak? Kata Imam Ghazali tak hilang. Riak ni kan kita kata menunjuk. Ada orang sebenarnya tunjuk kat kucing? Tak ada. Kan? Kucing tak ada nilai kata. Kau kucing tengok aku rajin bayar. Tak ada. Orang nak tunjuk ni kan siapa? Nak tunjuk kat mana? Manusia. Tetapi kita juga boleh riak pada diri kita sendiri. Riak pada diri sendiri ni dia akan masuk kat wujud. Dia akan masuk kat wujud. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga dan dengan urusan perang yang dimasukkan untuk pertahanan agama disampai mendapatkan rampasan harta. Okey. Dia bagi dua contoh. Satu contoh orang mengerjakan haji dalam masa yang sama dia nak niaga. Payah tu nak agak tu. Kalau syarikat travel memang dia berniaga pun, tapi dia buat urusan haji. Itu satu syarikat tak apalah kan. Kita kata syarikat, dia tolong orang berhaji. Kalau kita sendiri pergi haji tujuan nak niaga, yang tu yang tak mau tu. Pasal apa Mekah ni? Ada ruang bisnes banyak sana. Kalau boleh tak sah lah. Kalau lepas wajib tu tak apa. Maknanya sekarang ni apa boleh tak bisnes ketika haji? Sedangkan haji itu adalah proses bisnes yang antarabangsa cukup besar. Kalau orang kena dah, dia nak bayar dengan kambing, seekor kambing. Kalau dia tak ada orang berniaga, dia nak pergi ke mana? Faham tak?
Maksudnya sekarang ni perniagaan berkait dengan haji. Tapi bukanlah dia pergi tu kerana nak niaga. Dia pergi kerana Allah. Sebabnya kadang-kadang, contohlah satu hamba Allah, dia escort orang kenamaan PIMKOP. Orang nak ajar, macam mana? Boleh tak ikut saya pergi umrah, ikut saya pergi haji? Boleh, tak ada masalah tu. Boleh nama Datuk. Datuk mana tak tahu lah. Sebut bilahan. Pi punya. Dah, nak habang bagi ihram pakai nawai tu. Nawai tu apa nak ihram? Nawai tu umrah. Jangan kena niat haji tak apa, jangan niat umrah, dia kena lagi. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pakai kemas dak. Lepas tu dia sambung. Kok dapat projek. Kok dapat projek. Bisnes bukan dibuka, bisnes di Malaysia ni. Aku ni sukarela saja nak tolong Datuk je main ni. Dia Datuk ajak kan, aku bilang lagi, aku dapat haji dah. Saja nak main tolong. Rupanya ada dalam tu no. Yang tu dah habaq tu. Itu contoh dia. Baik. Jadi mudah-mudahan dapat projek. Itu contoh. Kalau kata hanya nak projek pun tak apa, tapi jangan masuk dalam hati. Tak apa, saja aku dah tahu Datuk tak larat, Datuk tak bisa pergi, aku tolong bawa, tak apa. Saja nak pergi Datuk dapat haji mabrur. Balik dah selesai semua dah. Tapi saya mengenal Datuk. Kok ada lah benda yang saya boleh tolong lagi. Apa dia? Kok tak dapat projek Datuk yang tak ada siapa jaga lagi. Tanya bila betul. Tapi sepanjang ibadat tu jangan ada. Ataupun pergi jumpa dia depan tu. Dia ni lah, kok dia tak kenal jasa aku tolong dia buat haji. No. Jangan ada rasuh. Sebenarnya benda tu boleh main bila-bila masa saja. Pandang, sebab tu dia kata jangan bisnes macam tu. Jadi apabila disebutkan macam tu, kita kena jaga elok-elok supaya kita punya amalan itu jadi elok. Dia kata jadi orang mengejar haji dengan maksud nak dapatkan apa? Nak dapatkan bisnes, perniagaan. Satu lagi, orang yang pergi perang semangat. Bila dengar kata, kalau kan dulu tentera Islam bila perang biasanya menang. Bila menang dah gerun takut ke musuh tu tak ada. Kemudian asalnya berjuang lillahi ta'ala hebat. Tapi bila musuh lagi ramai musuh dia lari balik tinggal. Kadang-kadang jadi tawanan harta yang tinggal itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Boleh kita ambil jadi hak kita ketika mana berperang. Lepas perang boleh ambil jadi hak kita. Bila nampak kuda mahal, baju besi dia tinggal mahal, bekalan-bekalan dia hak lain mahal, anak panah dia mahal, pedang dia hebat-hebat, dia tinggal buta lari belah tu jauh. Nak dapat hak ni bukan mudah ni. Hari ni aku dapat free. Ajak berperang hari ni, kata esok pagi kita akan pergi bertolak ke kawasan-kawasan ini untuk perang. Saya orang tahu nak pergi lillahi ta'ala. Tu ayat lillahi ta'ala tu. Tapi rupanya ada benda dia nak cari. Macam tu. Baik, itu di antara sebahagiannya kenapa orang yang berjuang bukan kerana Allah. Baik. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapat pahalanya walaupun akan kekurangan dari yang sepatutnya. Maknanya sekarang ni mereka ni bukan untuk riak lah. Ingat, mereka ni bukan untuk riak. Okey, kita bahagikan macam ni. Pertamanya, siapa yang beramal riak kerana menunjuk-nunjuk ni memang out habis tu pun. Tahu tak, tu pengajaran pertama. Pengajaran kedua pula oleh kerana Imam Ghazali kata, kalau kita riak kerana manusia ni memang habis out, tapi bukan kerana manusia tak habis, maka orang yang pergi haji kerana usaha bisnes, kerana harta benda, pergi perang kerana nak dapatkan harta rampasan, bukan manusia lah, kerana benda, dapat juga pahala tapi kurang daripada yang penuh 100%. Banyak mana nak dapat? Allahu a'lam, itu kerja Allah berdasarkan apa yang dia ni niat. Lagi besar dan niat. Contoh kalaulah mengerjakan haji kerana nak dapatkan bisnes dan sebagainya, sepanjang mengerjakan haji itu mula tu je ada teringat,
Dia buat kerja haji syukur-syukur habis apa semua dah dapat balik, baru teringat balik dia punya bisnes dia. Habis haji, mungkin 1% pahala banyak. Pasal apa dia tak kacau masa ibadat. Selagi masa wukuf kaduk saja. Tak ada buat apa. Buka Quran. Orang nampak dia nampak 3 juta projek ni. Buka Quran nampak 3 juta dah berapa dah. Macam orang tengah hengau lah. Orang tengah hengau dah. Kan, subhanallah, orang nampak muka awet atas. Oh, kacau. Itulah di antara benda kita peringat supaya apa? Benda-benda macam ni jangan mengacau kita. Ya Rabbi pukul 11 dah. Takkan cerita Syria. Oh, tak ada nak cerita Syria. Nak cerita sikit. Okey, tak apalah. Tandakan tempat kita berhenti kan. Saya suka kalau boleh tutup Ustaz supaya tidak masuk dalam rakaman Ustaz ni. Kan? Siapa pandai tutup Ustaz? Panggil berhenti kan? Pandai? Tutup Ustaz. Stop rakaman. Lupa dah macam mana? Ada butihan tekanan, stop mas, ada tak? Bisa. Apa kalau tak boleh pun